dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Rahizat, Dr. Nur Hayati Rosli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 73 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 5,512 kes, iaitu bersamaan dengan 80.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 15 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 17 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 6,872 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,247 kes. Ingin dimaklumkan daripada 17 kes baru yang dilaporkan, 6 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 11 kes adalah penularan tempatan yang melibatkan 5 bukan warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 13 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 113 kes bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-113 iaitu kes 6,856 merupakan wanita warga negara Malaysia berumur 53 tahun. Beliau mempunyai sejarah penyakit barah paru-paru peringkat terakhir dan penyakit darah tinggi. Beliau adalah merupakan seorang kaki tangan perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia di Sabah. Namun telah bercuti sakit disebabkan penyakit barah. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas pada 5 Mei 2020 disebabkan kesihatan beliau yang semakin merosot. Beliau didapati positif COVID-19 dan disahkan meninggal dunia pada 7 Mei 2020 jam 1.30 petang. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa selain daripada warga emas, kumpulan kanak-kanak dan bayi adalah juga merupakan kumpulan berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Kanak-kanak dan bayi perlu dilindungi agar mereka tidak mudah terdedah daripada jangkitan COVID-19. Sehingga 16 Mei 2020 terdapat 317 kes positif COVID-19 di kalangan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Daripada jumlah tersebut, 112 kes iaitu 35% adalah di kalangan kanak-kanak berumur 4 tahun dan ke bawah. Dan 22 kes iaitu bersamaan dengan 7% di kalangan bayi kurang daripada 1 tahun. Setakat ini, tiada kes kematian positif COVID-19 telah dicatatkan di kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun. Negeri Selangor telah mencatatkan bilangan kes positif COVID-19 yang tertinggi di kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun, iaitu 77 kes. Diikuti oleh Negeri Sembilan 48 kes, Johor 46 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 28 kes dan Sabah 26 kes. Kanak-kanak dan bayi memerlukan ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga yang lebih tua untuk melindungi kanak-kanak dan bayi daripada jangkitan COVID-19. Ibu bapa dan penjaga perlu memberi didikan kepada kanak-kanak agar mereka dapat mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi, sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun dan sangat digalakkan memakai penutup mulut dan hidung face mask di kawasan umum. Kementerian Kesihatan menyuruh ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga yang lebih tua untuk menjalankan
tanggungjawab untuk melindungi mereka setiap masa agar tidak terdedah kepada virus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Masyarakat umum juga disarankan untuk sama-sama membantu dalam melindungi kanak-kanak dan bayi dengan mengelakkan daripada berada dalam jarak kurang pada 1 meter dan mereka iaitu dengan mengamalkan jarak sosial yang selamat. Elakkan daripada membawa kanak-kanak dan bayi di tempat awam. Orang ramai juga diingatkan supaya patuh kepada 3C dan 3W seperti disarankan oleh kementerian. Elakkan 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place. Elakkan kawasan yang sempit, confined space. Dan elak bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut, face mask di tempat awam atau jika bergejala, wear. Dan warn iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin. Kerap lakukan aktiviti disinfeksi. Duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting sahaja dan dapatkan rawatan segera jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian penjangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya akan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 16 Mei 2020 melibatkan hanya satu lokaliti. Lokaliti tersebut ialah kawasan Pasar Jalan Osman. Tiada kes baru telah dikesan pada hari ini, iaitu jumlah kes positif pula kekal 28 kes melibatkan 2 kes di luar PKPD. Dan juga ingin dimaklumkan 21 di antara mereka adalah bukan warga negara. Seterusnya, kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, hari ini tiada pertambahan kes. Bilangan sampel yang telah disaring dan diuji adalah 38,708 kes. Jumlah kes positif adalah 2,364 kes melibatkan 5 generasi. Seterusnya, saringan COVID-19 di 370 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 16 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 19,770. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 13,498, iaitu bersamaan dengan 68.3%. Jumlah kes positif adalah 655, iaitu 4.9%. Dan mereka yang bergejala ialah 96, iaitu 14.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 559, iaitu bersamaan dengan 85.3%. Seterusnya dimaklumkan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dan telah dikuarantinkan adalah sejumlah 36,170 individu dan 28,330 telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan jumlah kes yang positif adalah 365 kes. Dimaklumkan saringan COVID di 350 pasar sehingga 16 Mei 2020. Dan jumlah peniaga dan lain-lain pekerja dikenal pasti adalah 36,210. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 28,385 kes, iaitu bersamaan dengan 78.4%. Jumlah kes yang positif ialah 258, iaitu bersamaan dengan 0.9%. Ingin dimaklumkan kluster Bandar Baru Ibrahim Majid telah pun tamat pemantauan dan pengawasan hari ini, iaitu tiada kes dilaporkan untuk tempoh 28 hari. Dan kluster ini melibatkan 193 kes dan jumlah kes kematian adalah 4.
Begitu juga dengan kluster Tabligh Makassar Sabah melibatkan jumlah kes 9 dan tiada kematian dan telah tamat tempoh pemantauan hari ini. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 16 Mei 2020 hanya melibatkan 2 kluster. Kluster yang pertama ialah tapak pembinaan Kuala Lumpur, iaitu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 31. Kluster pengawal keselamatan Ceras ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 25. Ingin dimaklumkan, kes saringan untuk bukan warga negara. Setakat ini, kes yang telah disaring dan diuji adalah 26,000. Kes yang positif adalah 1,302, iaitu bersamaan dengan 5%. 464 bukan warga negara masih dalam rawatan, iaitu 35.9%, dan 3 bukan warga negara sedang dirawat di ICU, iaitu 0.6%. Dan yang telah sembuh ialah 830 bersamaan dengan 63.7% dan melibatkan 4 kematian, iaitu 0.3%. Seterusnya dimaklumkan keupayaan harian makmal COVID-19 dalam negara, iaitu ialah bersamaan dengan 27,233. Dan semalam kita jaya melaksanakan ujian seharian 23,312, iaitu 86% daripada 45 makmal yang telah dikenal pasti. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Seperti mana kita semua tahu, antara golongan yang berisiko untuk mendapat jangkitan COVID ialah warga emas dan juga individu yang ada penyakit kronik, dan sekarang ni ada golongan seperti kanak-kanak dan bayi yang positif COVID-19. Jadi apa sebenarnya faktor yang membuatkan mereka berisiko untuk mendapatkan jangkitan tersebut? Dan yang kedua, sebenarnya dengan raya ini kita tahu kanak-kanak antara individu yang paling gembira dan excited untuk sambut. Jadi mungkin dia ada penjagaan sosial kerana mungkin mereka berlari bersama dengan rakan-rakan mereka. Jadi mungkin Datuk ada saranan kepada ibu bapa untuk menjaga anak-anak mereka atau sebagainya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Jadi kita telah maklumkan, jadi adalah penting untuk kita lindungi keluarga kita dan juga masyarakat. Dan kanak-kanak juga didapati mereka mendapat jangkitan daripada ahli keluarga. Contohnya kalau ibu bapa yang dijangkiti ataupun adik-beradik yang dijangkiti boleh menjangkiti kanak-kanak tersebut di rumah. Jadi kalau kita pulang ke rumah, pastikan yang pertama jangan kita sentuh kanak-kanak dulu. Kita mandi ataupun kita menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum kita merapat dengan kanak-kanak tersebut. Sebab kita terdedah kepada virus dalam masyarakat. Setiap kali kita balik ke rumah, kita membawa virus tersebut. Dan kita boleh menjangkiti warga emas ataupun kanak-kanak. Itu sebab dalam musim perayaan, Kementerian Kesihatan bimbang, iaitu kita mungkin membawa virus tersebut pulang ke kampung dan menjangkiti warga emas dan juga kanak-kanak. Jadi apa yang penting ialah kita kena patuh kepada SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Pastikan kita ada penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Pastikan kita sentiasa mencuci tangan dengan sabun dan air ataupun menggunakan sanitizer. Pastikan kita elakkan perhimpunan. Dan juga apa yang pasti ialah kita perlu lindungi kita perlu lindungi keluarga kita perlu lindungi masyarakat kita. Jadi kita ada kes yang berkaitan dengan penyakit, ya, contohnya sama ada kes tu terlibat dengan kemalangan ataupun sebab kematian bukan sebab COVID, tetapi bila kita mengambil swab ataupun ujian dia positif. Contohnya kes ni dia ada penyakit barah paru-paru peringkat akhir.
dan juga kita telah memberikan cuti untuk palliative care di rumah. Jadi sama ada mereka mendapat jangkitan daripada COVID daripada mereka yang beri rawatan di rumah ataupun ada daripada pelawat-pelawat yang datang ke rumah dapat jangkitan tersebut. Kemudian bila keadaan pesakit tersebut merosot dibawa ke hospital. Jadi dibawa ke hospital kita akan melaksanakan ujian. Ujian dia kebetulan positif untuk COVID. Tetapi sebab kematian ialah kanser paru-paru yang peringkat terakhir. Dan yang ni yang kita sekarang ni tengah bincangkan sama ada kita harus mengambil kira kes positif COVID ataupun sebab kematian. Contohnya saya bagi, kalau ada seorang yang membunuh diri sebab kes kematian ialah bunuh diri, tetapi kebetulan ada kes positif. Setakat ni kita akan daftarkan sebagai kes positif COVID. Tetapi sebab kematian bukan COVID tetapi bunuh diri. Yang ini yang kita tengah bincang sama ada kita perlu masukkan kes positif COVID. Tapi setakat ini memang kes yang ada saja positif COVID kita masukkan dalam kita punya jumlah keseluruhan kes. Jadi kes yang kita maksudkan hari ini ialah kes kematian disebabkan oleh penyakit ataupun barah paru-paru yang pada peringkat yang lewat.